Ni bang, ada jadi macam ni. Tu sebab apa tu? So jadi air dia jadi jenis ni bang. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Take home, whip, 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 whip. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan dilindungi oleh Allah SWT. Okey. Kali ini saya nak kupaskan sedikit tentang permasalahan yang berlaku kepada sahabat-sahabat yang mencuba untuk membiak alga hijau, okey, green algae, micro green algae ataupun chlorella. Okey, baik. Kita tahu alga ni ada pelbagai jenis. Okey, seperti biasa yang anda semua mendengar, air daripada ikan keli. Okey, air ikan keli yang dikena dengan pancaran matahari. Okey, maka air tersebut dia menjadi hijau. Okey, ini saya nak bagi orang kata ilmu sedikit untuk kefahaman, bukan dari segi teori tetapi secara praktikalnya. Apabila anda lihat ikan tersebut mengeluarkan najis, betul kan? Najis itu merupakan makanan kepada alga-alga. Okey, maka alga tu dia boleh tumbuh di dalam kolam tersebut, kolam ikan keli. Okey, bermaksud itu adalah makanan untuk alga. Alga yang ada dalam ikan keli ini ada pelbagai jenis. Tak semua alga yang wujud di dalam kolam ikan keli tersebut boleh diberi makan kepada kutu air. Okey, mungkin kepada Daphnia magna mungkin boleh, tetapi tak semua yang boleh dimakan oleh kutu air tersebut. Maksud Daphnia magna, sebab Daphnia magna ni dia besar sedikit. Okey, maka dia mampu untuk mencari makanan alga yang lebih besar. Tetapi apabila kita sebut Moina sp ataupun Moina thai, okey, dia ni adalah spesies kutu air yang halus. Okey, apabila halus dia perlukan makanan yang lebih halus, maka dia perlulah salah satu contohnya chlorella lah. Chlorella lah salah satu alga yang paling halus. Begitu juga macam mana yang saya dikenalkan kepada semua, microalga. Okey, ataupun micro green algae. Okey, apabila saya micro green algae ni, kenapa saya bagi nama micro green algae ni? Kerana saya akan updatekan algi-algi yang terbaik untuk kutu air. Jadi saya hanya dapat bagi secara umum. Jika saya nak menceritakan, kali ni saya akan gunakan algi jenis ini, kali ni saya akan cerita pasal chlorella. So mungkin akan ada penemuan-penemuan baru tentang alga-alga yang lebih baik dan lebih halus. Okey, dan juga ada kelebihan-kelebihan lain, maka adalah lebih wajar untuk saya nyatakan micro green algae saja. Okey, micro green algae. So teknologi itu akan berterusan dan memudahkan untuk subscriber yang mana follower saya untuk mengikuti perkembangan yang saya bangunkan ni. Okey, baik. Fokus utama saya ni, saya nak terangkan apabila air hijau yang anda buat, okey, tiba-tiba dia menjadi pudar. Okey, elok dia dah nak pekat tapi jadi pudar. Okey,
Sama ada pudar ataupun dia dah tak jadi hijau, yang orang kata tak jadi hijau yang baik. Okey. Yang saya lihat, yang pertamanya, punca utamanya adalah faktor hujan. Okey. Tak ada apa benda pun yang dapat, bakallah baja apa pun, okey, fertilizer apa pun, jika air hujan yang berturut-turut masuk ke dalam tempat kultur air hijau kita tu, dia still akan bermasalah. Okey. Kejap. Saya record ni tak berapa nak cantik sebab ini je masa yang saya ada. Ini pun saya buat record ni pada jam lebih kurang pukul 2 pagi. Okey. Tak apa. Sekejap saya betulkan skrin dahulu. Okey. Saya teruskan balik. Tadi saya cerita pasal hujan kan? Okey. Apabila tempat yang kita sediakan tu, okey, tempat kita nak culture alga hijau, jika air hujan tu dia masuk, maka baja yang kita letakkan dalam kultur alga hijau tersebut, dia akan melimpah. Okey. Sekiranya limpahan tersebut terlampau banyak, dan macam sekarang ni musim hujan kan, sebenarnya bukan salah baja tersebut. Okey, bukan salahkan baja orang tu yang keluarkan ke kawan ni keluarkan, tak kisah, mana-mana pun sama je, lebih kurang je. Yang penting dia tu mampu menghidupkan alga atau menggalakkan alga tu bertumbuh dengan lebih cepat dan banyak. Okey, apabila air tu masuk, maka baja tersebut akan melimpah keluar. Apabila limpahan baja tu banyak keluar, maka alga yang masih tinggal di dalam bekas culture kita tu, hilanglah dia punya makanan. Sebab alga hijau ni dia benda yang hidup. Apabila benda yang hidup, dia perlu makan. Okey, benda hidup perlu makan. Alga hijau ni dia makan daripada baja yang kita sediakan pada dia. Okey, apabila baja tu dah banyak melimpah keluar, maka mana pergi makanan dia? So, benda ni akan menyebabkan alga tersebut akan rosak. Dia tak mati lagi, dia masih wujud, dia masih ada, tetapi tak cukup makan lah. Jadi macam mana langkah nak perbetulkan kita punya culture, sama ada kita buat semula ataupun kita tambahkan semula baja yang sesuai. Okey, seperti yang produk yang saya ada keluarkan, iaitu microgain algae punya produk MGA. Okey, anda boleh bancuh semula dan masukkan ke dalam kultur alga hijau tersebut, ataupun anda buat je yang lain yang semula, tapi anda masih boleh menggunakan alga hijau yang dah semakin pudar tu. Boleh gunakan semula sebab dia masih ada. Tapi dia ambil masa lambat sikit lah. Okay, sebab apa? Alga ni, dia ni daripada satu, dia bercambah, dia akan pecahkan kepada dua. Okay, bercontoh Coralline. Okay, macam pengumbuk lah. Okay, Coralline dia bentuk bulat. Okay, kemudian dia terbelah dua, so dia akan jadi dua molekul. Okay, ini saya cerita ni secara praktikal lah. Saya tak pandai pasal teori, saya praktikal aja. Okay, dia pecah pada dua. Kemudian daripada dua ni pula dia pecah lagi, dia jadi 4, jadi berganda. So lagi banyak anda gunakan alga hijau dalam satu kultur tu, maka lagi cepat lah. Sama juga macam kita nak biak kutu air, lagi banyak kita masukkan induk kutu air dalam sesuatu di dalam air hijau tersebut, maka lagi cepat lah dia membiak. Jelas ini pun dapat menjawab juga kepada mereka yang menanyakan pada saya, bang, berapa lama air hijau ni nak boleh digunakan? Dia bergantung kepada jumlah kuantiti alga pemula yang kita guna. Starter alga hijau yang kita gunakan tu berapa banyak. Lagi banyak kita gunakan, lagi cepatlah dia siap.
Bukan kata siap lah, lebih cepat lah dia membiak. Lagi cepat dia membiak, lagi banyak lagi makanan dekat situ, maka dia akan lebih pekat. Hijau dia akan lebih pekat. Itu penting, makanan dia pun kena cukup. Saya istilahkan baja ni sebagai makanan lah, untuk nak memudahkan memahami. Baja ni sebagai makanan kepada alga. Okey. Dia juga tanya, bang, dia makan baja apa bang? Alamak. Dia ada banyak campuran sebenarnya. Benda tu anda boleh menelaah sendirilah. Anda carilah apa dia. Macam saya buat ni pun, kita pun ada buat sukatan dia, ada campuran dia. Okey. So jadi bagi memudahkan semua, saya dah keluarkanlah produk tersebut. Okey. Dengan harga yang murah aja. Semua orang boleh buat alga hijau ni. Tak kisah chlorella ke apa ke, tak kisah, sama je. Tetapi mikro alga yang saya bangunkan sekarang ni, saya ada nampak sedikit kelebihan. Jadi itu yang saya bangunkan. Okey, jangan bandingkan pula nanti. Chlorella lagi bagus daripada mikro algae tu. Tak payahlah. Benda sama. Okey, lebih kurang. Tapi depend pada siapa yang pengusaha lah. Pengusaha tu dia nak bangunkan apa, dan dia lebih selesa nak bangunkan apa, dan apa kelebihan dia. Dia istilah dia macam mana, nak belajar macam mana nak membiak ikan laga jugalah. Okey. Kalau kita belajar daripada YouTube, belajar daripada Google, tak sama dengan ilmu yang kita dapat daripada pengalaman kita. Jadi kita buat, kita dapat, kita belajar. Itu yang penting. Okey? Kalau kita nak kongsi, kita kongsikan. Tak ada masalah. Tak nak kongsi, simpan. Jadi benda ni semuanya senyam bahat lah. Ilmu tu kita boleh cari je. Tapi ilmu yang lebih bagus kita praktik. Secara praktikal je. Sama kalau kata lagi sebagai orang umat Islam, okey, kalau kita dah belajar mengaji, maka kita mendalami dia lagi, kan? Itu lebih bagus. Tapi kalau sekadar kita belajar mendengar saja tapi kita tak dalami, kita faham tak maksudnya? Tak, kan? Macam itulah pengalaman yang mendewasakan kita. Okey. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, okey, untuk menyelesaikan masalah ini, masalah hujan, musim hujan sekarang kan. So ada juga sahabat yang dia punya kultur air hijau dia ada bermasalah. So ada satu solusi yang benda ni pun saya dah buat di farm saya, iaitu kita tutup. Kita tutup permukaan kultur kita tu. Sama ada nak pakai bumbung yang luksinar ke, nak pakai apa-apa je yang boleh tutup daripada air hujan yang masuk terlalu banyak. Masuk sikit mungkin tak ada masalah, tapi apabila banyak berterusan, maka baja tu, makanan itu dia akan hilang lah. Okay, dia akan hilang lah. So alga tu akan bermasalah lah. Sebab alga tu tak ada makanan. So bila tak ada makan, semua benda hidup di dalam muka bumi ni akan matilah. Betul? Begitu juga dengan alga hijau yang kita nak hidupkan, kita nak kembang biakkan dia. So kita tutup aja. Okey. So saya hanya dapat share kepada anda apa yang saya buat di farm. Saya hanya menutup dengan plastik. Okey, memandangkan masa saya ni amatlah terhad untuk melaksanakan tugasan di farm, maka inilah cara saya yang paling ringkas, paling jimat, paling mudah. Okey, sebelum tu jangan lupa nanti saya akan reviewkan pada anda. Ini saya pagi tadi saya baru sampai, petang tadi saya baru sampai baja. Bukan baja. Saya akan unboxing benda ni. Ini adalah biji benih teratai yang sebenarnya saya dah order ni dah 3 minggu dah. Ni dah 3 minggu dah saya order, tapi baru sampai. Terkejut kat saya, barang nak sampai. Barang apa kata? Oh, okey.
teratai. So yang ni dia makan masa sikit lah untuk tapi saya akan unboxing, saya akan review kepada anda semua. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom saya share kepada anda macam mana saya selesaikan masalah hujan yang sering kali kerap hujan di farm. Macam mana saya nak menjaga culture alga hijau saya itu daripada rosak. Jom guys. Okay. Okey. So tadi saya dah tunjukkan macam mana kita nak letak tu. Okey, gunakan botol mineral saja. Kita nampak? Pandai dia ni. Okey. Nampak dia akan jadi beban, dah berat. So dah siap. Okey. Mudah je. So dah kecil pun boleh buat. So kalau jadi macam ni lah, so dapat melindungi lah. Kalau dia tak ada masalah lah. Dah cantik lah. Okey. Apabila adanya air hujan, benda ni dia akan jatuh ke bawah macam tu. Tapi kalau hujan yang biasa, dia akan terus keluar lah sebab benda dia berat. Okey. Tak ada masalah. Dia senang je. Sebab hari-hari kita akan tengok lah benda ni. Kita boleh buang, tolak dekat atas macam tu je. Okey. Contoh bila ada air kan, kita masuk tangan seluar bawah, kita angkat je ke atas macam tu. Maka air tu dia akan jatuh ke bawah. Okey, ini adalah pemandangan apabila saya dah buat macam ni. Mudahlah, amat mudah. Okey. Kutu pun saya dah kutuk sebab banyak sangat katak pisang kan. Inilah cara yang paling mudah yang berkemampuan saya nak sediakan untuk nak tutup daripada tercemar. Maksudnya ada gangguan-gangguan benda lain lah. Okay. So nampak bila dia berkuap macam ni, bagus lah. Yang risau, alga tu dia boleh bertumbuh lagi cepat. Jangan rasa takut lah. Okay, nampak. So saya akan siapkan semula tempat-tempat ni, insyaAllah. So ni pun dah senja. So ini je perkongsian daripada saya, sedikit untuk anda semua.